Okey, Assalamualaikum semua. Jumpa kita lagi dalam video saya kali ini. Okey, hari ini saya nak buat kereta DIY sikit kat kereta. Okey, di mana saya akan DIY cara-cara kita nak check masalah pada kereta kita ni, sama ada punca daripada bateri ataupun daripada sistem pengecas lah, iaitu komponen utama dia. Yang pertama ni, cara pertama saya nak gunakan multimeter. Okey. Fungsi bateri kita adalah membekalkan tenaga kepada komponen starter, mana kita akan guna waktu kita start enjin je. Fungsi utama bateri, maknanya waktu kereta kita dah mati, tak hidup, fungsi dia kita akan gunakan kuasa bateri tadi. Bateri akan membekalkan kuasa dia pada komponen starter untuk memusingkan enjin waktu mula-mula tu je. Itu fungsi utama dia. Fungsi yang kedua dia, ketika kita tak hidupkan enjin, ada abang-abang kita kadang-kadang sambil duduk dalam kereta kita buka radio kan. Kadang-kadang malam masuk dalam kereta, kita buka lampu dalam kereta, kita nak cari barang. Okey, ketika enjin mati, itu juga fungsi dia. Itu fungsi sambilan dia lah. Tapi fungsi utama dia tadi, dia nak membekalkan tenaga pada starter waktu kita nak mulakan hidup enjin tadi tu. Itu fungsi bateri. Okey, apa yang berlaku selepas kita menghidupkan kenderaan? Okey, bila kita dah hidupkan kenderaan, bateri tadi dah hidupkan starter untuk pusingkan starter tadi. Bila enjin dah hidup, bateri ni tadi dia dah kurang tenaga, sebab bateri tu dah bekalkan tenaga pada starter. Jadi kita memerlukan satu sistem dan juga satu komponen, iaitu sistem pengecas, iaitu komponen utama dia adalah alternator. Okey, ini adalah alternator bagi kereta saya ni, jenis Wira 1.6 auto. Okey, bila kita dah hidupkan enjin, masih hidupkan enjin tadi, kita dah guna kuasa bateri untuk kita nak pusingkan starter dan juga pusingkan enjin waktu mula tadi. Bila dah hidup, bateri kita kuasa dia dah kurang, komponen alternator ni lah di dalam sistem pengecas ataupun charging system, dia akan mengecas semula bateri punya kuasa tadi. Jadi alternator ni akan mengecas semula bateri yang telah kehilangan kuasa waktu kita start tadi tu. Okey, selain pada mengecas semula bateri, ketika enjin dah hidup, komponen alternator ni lah yang akan memberi tenaga ataupun akan supply current pada semua komponen-komponen elektrikal dalam kenderaan. Macam aircon, wiper, lampu, radio, apa saja komponen elektrikal yang ada pada kenderaan. Bila enjin dah hidupkan, inilah dia supply utama dia, iaitu alternator. Ini alat yang saya akan gunakan, iaitu digital multimeter. Okey, yang ini saya beli dekat Mr. DIY, tapi dah lama dah lah. Harga dia saya tak ingat lah, dalam belas-belas ringgit kot. Saya tak ingat saya tak pasti. Okey, multimeter ni saya akan gunakan untuk memeriksa berapakah voltage bateri, dan juga saya nak periksa nanti berapakah output current yang dikeluarkan oleh alternator melalui sistem pengecas. Okey, langkah yang pertama, kita set kita punya digital multimeter pada direct current voltage ataupun DCV 20. Kenapa 20? Sebab kebanyakan kenderaan dia punya voltage bateri adalah 12, dan output voltage daripada alternator dalam lingkungan 13 ke 14 lebih macam itulah voltage. So kita set pada 20. Okey, dalam keadaan enjin tak dihidupkan, mana dalam keadaan enjin kita mati, tak dihidupkan, kita periksa dulu berapakah voltage yang ada pada bateri kenderaan kita. Okey, ada dua wire kat sini. Sambungan dia macam ni lebih kurang. Yang negatif kita sambung pada wire yang hitam, yang positif kita sambung pada wire kita yang warna merah. Pada kereta juga macam biasa. Okey, terminal positif kita sambungkan dengan wire merah pada multimeter. Terminal negatif sambungkan wire hitam pada multimeter. Okey, tengok bacaan ni. Okey, ini bacaan bateri
ketika enjin tak dihidupkan ya. Maknanya pegun, keadaan enjin pegun tak hidup. 12.4 lebih kurang lah 12.4 volt. Okey, bacaan yang baik adalah di antara 12 volt hingga 12 volt hingga 12.8 volt. Itu bacaan bateri yang baik lah. Maknanya kalau di bawah 12 tu kita kena check balik lah, mungkin ada something wrong dengan kita punya bateri. Okey, macam bateri saya ni saya beli dan saya pasang pada 24 hari bulan 8 2018. Maknanya dah setahun lebih ya. So kebanyakan bateri untuk kereta jenis petrol, enjin jenis petrol, waranti yang diberi hanyalah setahun. Maknanya bateri dah lebih setahun. Ini dah masuk bulan 4, masuk bulan April. Maknanya lagi lebih kurang tinggal lagi 4 bulan je lagi untuk bateri saya sampai usia 2 tahun. Okey, kalau bateri kita lebih daripada setahun tu kira bonus lah. Cuma yang saya nak pesan, pada bateri ni kita kena rajin-rajin lah kita nak tengok bateri ni. Mana dalam seminggu, 2 minggu sekali kita akan cek. Kalau macam saya menggunakan bateri jenis basah, mana guna air bateri. So saya akan pastikan paras air bateri berada di antara high dan juga low. Mana di antara ni. Selalunya saya akan cek dalam sebulan sekali, bukan macam tu lah. Okay, ada juga yang free maintenance. Kedua, saya akan cek keadaan terminal saya ni lah. Mana dia segi dia punya kekuatan, dia punya terminal ni, kekuatan ikat dia macam mana, posisi negatif. Kemudian sulfur kalau kita perhatikan pada bateri, kadang-kadang terdapat warna putih macam tepung, macam kapur tu ya. Itu adalah terhasil ataupun nama dia sulfur. Ini adalah terhasil apabila tindak balas daripada bateri. Waktu kita hidupkan, alternator akan cas bateri. Jadi udara-udara yang keluar, tindak balas yang keluar daripada pekerjaan yang berlaku di dalam bateri, dia mengeluarkan satu wap lah. So wap ni akan menangkap benda yang paling hampir dengan bateri, yang dia perbuat daripada logam lah. Jadi dia akan tangkap sama ada kita punya pengikat bateri ni ataupun terminal bateri. Okay, kalau ada yang putih tu, cara nak bersihkan dia cukup senang lah. Kita just bersihkan guna air biasa lah. Okay, itu untuk bateri. Okay, tadi saya dah check berapa bacaan bateri saya. Kita ambil bacaan ketika enjin kita tak hidup lah dalam lingkungan 12.4. Okay, sekarang saya nak ambil bacaan sistem pengecas saya ataupun alternator, output pada alternator, berapa dia punya bacaan. Okey, selain pada multimeter, pada kereta juga kita punya pengeluar kenderaan kebanyakan dah letak satu assistant pada kita lah, dipanggil. Maknanya ada indikator dekat sini. Ya, bila kita on kunci, kita boleh lihat bawah ni. Ni kalau kereta Wira lah, ada satu indikator, dia lambang bateri kat situ. Okey, bila kita on dia akan menyala. Bila kita start, dalam beberapa second dia akan padam. Masuk dia padam tu, dia dah bagi tahu kita sistem pengecas ataupun alternator telah pun memberi cas pada kita punya bateri. Okey, andai kata lampu ni masih menyala lagi, maknanya kita on dia menyala, kita start pun dia menyala, walaupun dah beberapa second, beberapa saat. Kemungkinan ada dua benda kat sini ya. Yang pertama, sistem pengecas kita tak memberi cas pada bateri. Yang kedua, kita perlu check balik pada sistem ni. Mungkin belting longgar, terlalu longgar lah orang cakap. Tapi belting kita dapat tahulah, kalau dia longgar dia akan berbunyi sikit. Yang keduanya mungkin daripada sistem pendawaran tu sendirilah. Jadi dengan adanya multimeter ni adalah satu langkah yang kedua lah daripada kita hanya mengharapkan pada indikator tadi. Okey, saya akan start. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah hidup. Okey, bila enjin dah hidup, kita jangan buka apa-apa lagi. Lampu ke apa, kita rem sikit enjin sekitar 2000 ataupun 2000 lebih ke 3000 lah. Sebab dalam sistem pengecas dia beroperasi secara maksimum dalam 2000 RPM ke atas lebih kurang lah. So kita akan rem sikit. Dia sama macam dynamo bersikal lah. Kalau kita sama-sama kita kanak-kanak dulu, kita naik bersikal,
bila kita nak on lampu, kita perlu on kita punya dynamo kan. So bila kita tekan dynamo pada tayar, lagi laju kita kayuh ataupun lagi laju tayar tu berpusing, lagi cerahlah kita punya lampu pada bersikar tu kan. Jadi sama juga dengan kita punya sistem pengecas. Dia ada satu kelajuan yang membolehkan alternator tu mencapai tahap kerja yang maksimum lah. So sekitar 2000 ke 3000 lah, lebih kurang macam tu. So kita rem sekejap dalam beberapa saat. Okey, sekarang saya akan ambil bacaan. Saya akan ambil bacaan berapa bacaan alternator saya waktu saya tak on lampu aircon semua Okey, sekarang saya akan ambil bacaan bacaan charging saya ketika enjin saya hidup tanpa beban, tanpa kita buka lampu aircon semua So saya akan ambil bacaan dulu. Okey, bacaan alternator saya dalam lingkungan 14.1 lah, 14.1. Okey, sekarang saya akan hidupkan saya punya sistem elektrikal, lampu, aircon semua Tengok berapa bacaan ni pula. Okey, sekarang saya dah hidupkan lampu semua Lampu saya dah hidupkan semua. Okey, saya akan ambil bacaan. Okey, bacaan sekitar 13.9 lah. Okey, boleh katakan 13.9 lah volt. Okey, bacaan yang dikira okey, baik dan juga cemerlang sekitar 13.4 dan maksimum 14.8 untuk sistem pengecas ataupun output daripada alternator kita. Okey, jika bacaan yang kita ambil ni berada pada bacaan yang sama dengan waktu kita tak start enjin tadi. Tadi bacaan saya 12.4. Andai kata kita dah start pun bacaan dia still 12.4 ataupun dekat-dekat sama. Kemudian bila kita buka lampu, aksesori semua kita buka, dia lagi turun. Ini menandakan ada berlaku sedikit masalah lah pada kita punya sistem pengecas. Macam saya punya kereta ni, saya tahu dia punya belting memang longgar sikit. Kalau longgar sikit, longgar banyak juga lah ni Okey, mungkin ada segi belting ataupun dari segi dia punya carbon, kita kena check lah. Itu kita kena bawa pada yang pakar lah Okey, saya rasa sampai sini dulu video saya untuk kali ni. Video DIY kali ni saya menggunakan multimeter untuk memeriksa bateri dan juga sistem pengecas bagi mengelakkan kita ditipu lah Selain pada ada bantuan indikator lambang bateri tu pada meter kita. Okey, dia sebenarnya ada satu cara lagi sebenarnya. Cara tradisi kita, di mana kalau kita tak ada multimeter ni, kita juga boleh menggunakan secara orang cakap secara manual lah, tanpa menggunakan multimeter. Maknanya kalau macam bateri, biasanya sebelum kita start tu kita try tekan horn. Kita try tekan horn, kita try on lampu, tengok adakah tahap kecerahan lampu kita sama seperti hari-hari biasa. Dan bunyi horn kita adakah kuat ataupun dia malap. Situ kita boleh menggambarkan sama ada bateri kita lemah ataupun tidak, selain pada kita memeriksa keadaan fizikal bateri kita. Okey, untuk alternator juga pun kita boleh check menggunakan tanpa menggunakan multimeter. Cara dia, bila kita dah start tadi, andai kata bateri semua okey lah, maknanya horn kita okey, lampu kita okey, kita start. Kita dah biarkan beberapa saat, kita rem dalam 2 ke 3000 RPM selama beberapa minit. Okey, kita cabutkan, kita tanggalkan terminal negatif kita. Kita akan tengok selepas kita tanggalkan terminal ni, beberapa second sama ada enjin kita hidup ke ataupun mati. Kalau enjin kita hidup, ini bermakna sistem pengecas kita masih lagi beroperasi lah. Cuma berapa volt tu mungkin tak dapat baca lah, sebab secara manual lah, tanpa ada apa-apa meter. Tetapi andai kata kita cabut je, enjin terus mati. Cabut je terminal ni, enjin terus mati. Ini menandakan sistem pengecas kita tidak beroperasi. Macam yang saya kata tadi, bila kata sistem pengecas tak beroperasi ni, dia ada banyak punca lah. Mungkin belting kurang ketat,
Mungkin carbon brush kita dah habis kat alternator tu, mungkin rectifier dia ataupun regulator dia rosak, ataupun boleh jadi kita punya fuse kat sini. Kat sini ada satu fuse 80 ampere, 80A, kita tulis 80A untuk alternator. Mungkin dia putus. Okey. Jadi sebab itulah saya lebih suka menggunakan multimeter supaya kita dapat melihat secara lebih ni lagi. Maknanya dapat tengok keadaan sistem pengecas punya bacaan, dapat tengok sistem bateri kita punya bacaan. Okey. Sebelum saya akhiri video saya pada kali ini, sekali lagi saya menyeru pada sesiapa yang melihat video saya ini, video DIY saya ini, video-video yang saya buat hanyalah sebagai rujukan kepada mereka-mereka yang baru nak berjinak-jinak ataupun baru nak buat sendiri motosikal ke kereta ke, lebih kurang macam tu. Tapi pada yang expert tu, kalau tengok video saya, terima kasih jugalah, salut juga pada anda, tabik hormat. Okey. Kemudian apa yang saya paparkan dalam video-video saya seperti biasa bukanlah 100% benda yang perfect. Saya cuba sebaik mungkin, saya cuba menggunakan apa ilmu yang saya ada untuk share sama-sama kita. Sebab ilmu ni bukanlah untuk disimpan, ilmu ni adalah untuk disebar-sebarkan dan dikongsi-kongsikan.